Dari awal tak dengar. Ya, boleh ulang balik kot. Testing 1 2 3. 1 2 3. Dengar tak? Dengar. Semua dah. Okey, dah boleh dah. Silakan tuan. Dari awal tak dengar. Ya, boleh ulang balik kot. Boleh ulang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan sesi kita pada tengah hari ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkenan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul pada tengah hari ini dengan pastinya dengan niat untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memperbaiki keadaan dan menerangkan segala kerunsingan rakan-rakan netizen semua, rakan-rakan di sosial media dan sebagainya. InsyaAllah hari ini bersama dengan kita adalah seluruh pasukan Persatuan Cinta Gaza. Alhamdulillah mereka semua bersama dengan kita dan saya pada hari ini dijemput sebagai moderator jemputan, yang mana last minute juga tuan-tuan dan puan, dijemput pada awal pagi, 2 pagi tadi baru dijemput, dan saya rasa ini adalah satu jawab yang besar kerana kita sayangkan ummah dan kita sayangkan Palestin. Baik, sebelum saya teruskan sesi pada hari ini, ingin saya kongsikan sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW yang bermaksud Rasulullah SAW pernah bersabda, masih ada dalam sesuatu masa itu ada sekumpulan kumpulan yang menegakkan agama Islam dengan gagah perkasa menghadapi musuh sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh penentang mereka, melainkan mereka menghadapi kesusahan sehingga datangnya ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tetap terus berjuang tanpa berganjak. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah mereka berada?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Di Baitul Maqdis dan sekitarnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mungkin kita yang berada di dalam bumi Malaysia ini, bumi yang bertuah ini, kita tidak berada berdekatan dengan Al-Quds. Kita tidak berada di dalam lokasi yang berdekatan dengan Al-Quds dan sekitarnya. Tetapi kita berada di dalam, dan saya percaya orang yang datang melihat, menonton pada hari ini, anda adalah orang yang cakna tentang isu Palestin. Anda adalah orang yang ingin melihat Palestin dibebaskan. Anda adalah orang yang ingin melihat bagaimana kita boleh pergi ke Al-Aqsa, Al-Quds, untuk kita boleh salat dengan penuh kemegahan kita di bumi, di tanah suci haram yang ketiga untuk orang Islam. Dan saya percaya dengan kehadiran kita pada hari ini adalah sebahagian justifikasi kita untuk mengetahui perkara-perkara yang benar. InsyaAllah town hall kita yang kita bawakan pada hari ini akan tampilkan Tuan Nadir selaku CEO di Cinta Gaza Malaysia, dan juga kita akan tampilkan juri audit independen Tuan Faizal yang telah menjalankan kerja-kerja mengaudit Cinta Gaza Malaysia saban tahun. Dan pada masa yang sama juga kita akan menjawab segala persoalan, segala keraguan, kerunsingan masyarakat Malaysia dan juga netizen. Kami percaya Cinta Gaza dibangunkan atau ditubuhkan bukan hak milik Tuan Nadir. Cinta Gaza ditubuhkan bukan hak milik barisan ahli jawatan kuasa CGM, tetapi Cinta Gaza dibangunkan, ditubuhkan adalah amanah daripada seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sahaja rakyat Malaysia, rakyat Muslim seluruhnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyingkap seketika siapakah Tuan Nadir. Mungkin di kalangan kita tak kenal siapa Nadir ni. Nadir Al-Nuri, orang Melayu ke, orang mana ke? Tuan Nadir adalah seorang rakyat Malaysia pastinya,
the only Malaysian yang menetap di bumi Gaza, berumur 34 tahun, dan merupakan graduan UMS. Mungkin di kalangan kita ada yang graduan UMS, maka anda semua haruslah berasa bangga kerana ada graduan yang berada di Gaza. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu Tuan Nadir belajar di UMS, beliau adalah seorang graduan sarjana muda Sains Marine. Walaupun pada tahun 2011 beliau melanjutkan pelajaran di Syria, di Kolej Antarabangsa Damsyik, dalam diploma Syariah dan Masyarakat. Walaupun beliau terpaksa pulang kerana Syria telah menghadapi peperangan dan mereka Tuan Nadir terpaksa dihantar pulang. Dan pada tahun 2013 Tuan Nadir melanjutkan pelajaran sarjana muda Syariah second degree di Universiti Islam Gaza di bumi Gaza. Jadi itu adalah antara sebab kenapa Tuan Nadir berada di Gaza. Dan sosok tubuh Tuan Nadir ini bukan orang yang dikenali. Beliau mengambil jalan untuk mengahwini rakyat Gaza. Mungkin orang fikir, oh nak kahwin dengan orang Arab cantik, hidung mancung dan sebagainya. Bukan. Beliau berkahwin dengan seorang balu syahid. Suaminya meninggal dalam peperangan. Isteri Tuan Nadir bernama Rim Al-Minawi, ya, yang mana mempunyai 5 orang anak. Sewaktu Tuan Nadir berkahwin pada tahun 2016, isteri Tuan Nadir, Puan Rim ini, dah ada 5 orang anak. Seorang anak muda mengahwini seorang balu. Kalau kita fikir, mungkin kita tak terjangkau fikiran kita. Okey, dan kemudiannya dari hasil perkahwinan tersebut, alhamdulillah dikurniakan dua orang anak lagi. Seorang lelaki dan seorang perempuan, Qamar dan juga Haurat. Qamar adalah yang muda, Haurat adalah yang sulung. Haurat adalah berumur 2 tahun setengah dan Qamar umur 1 tahun setengah. Jadi ini adalah sedikit latar belakang Tuan Nadir. Kalau kita pada umur 34 tahun, saya fikir kita masih lagi mengejar bagaimana ingin meningkatkan pendapatan isi rumah. Baru bermula berkahwin dan sebagainya, kita baru nak memulakan, kita sedang mencapai ataupun mengejar impian kita. Tetapi apakah impian Tuan Nadir? Gaza yang dalam keadaan yang tidak menentu. Apa keadaan ataupun apa suasana yang, kenapa Tuan Nadir memilih suasana tersebut? Jadi ini semua perkara yang perlu kita fikirkan. Dalam keadaan Gaza yang serba kekurangan, dalam keadaan Gaza yang serba tidak menentu, Tuan Nadir memilih untuk terus menetap di Gaza, menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat di Gaza, dan Gaza adalah bumi beliau, sebahagian dari kehidupan beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanpa memanjangkan kalam, saya ingin terus serahkan majlis ini kepada Tuan Nadir An-Nuri untuk menceritakan bagaimana sejarah CGM ataupun Cinta Gaza Malaysia, dan pada masa yang sama juga berkongsi dengan kita semua tentang perjalanan, projek, dana dan sebagainya yang diberikan kepada Cinta Gaza Malaysia. Dengan itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Tuan Nadir. InsyaAllah majlis mempersilakan Tuan Nadir An-Nuri. Tafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Ya Allah, jadikanlah pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang penuh diberkati, pertemuan untuk kita lebih kenal Palestin, pertemuan untuk lebih kita kenal dan cinta penduduk-penduduk yang ada di Palestin, yang ada di bumi Gaza, kerana mereka ini adalah saudara mara kita. Mereka ini adalah keluarga kita. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau dipanggil untuk kita pertahankan mereka, maka kita akan pertahankan segala kepentingan mereka, keperluan mereka, dan kita akan berikan apa sahaja yang kita ada untuk mereka. Kerana kita telah merasai penjajahan, kita telah merasai kesakitan, kita mungkin pernah merasai kepedihan, dan hari ini kita berada dalam suasana terkepung dalam rumah kita masing-masing, maka kita merasa pada hari ini bagaimana mereka berada di dalam kepungan. Jadi jadikan insya-Allah pertemuan pada hari ini pertemuan yang penuh keberkatan, pertemuan yang boleh menyelesaikan masalah, pertemuan yang boleh bawa kita lebih dekat dengan bumi Palestin yang kita cintai dan kita kasihi ini. Terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan kepada pasukan Cinta Gaza Malaysia, seluruh tim kita berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Walaupun tim yang ada ni tim yang dari bumi Malaysia sahaja. Dari bumi Gaza kita tak boleh nak kejut suruh masuk live pagi-pagi ketika ini. Dia orang dah 3 hari bekerja untuk korbankan 123 ekor lembu, dan alhamdulillah sekarang ni di bumi Gaza pun masih siang lagi, pukul 7 pagi. Jadi kita jemput yang mana yang ada, sahabat-sahabat kita, tim kita yang bekerja keras, yang bersama-sama, yang mengurus, yang merancang, yang menyusun gerak kerja kita untuk bumi Palestin bersama-sama. Ahlan wa sahlan, terima kasih kepada tim kalian. Walaupun kalian mungkin tak dikenali, tapi harga, pengorbanan dan jasa kalian adalah sangat-sangat besar untuk seluruh bumi Palestin. Dan pastinya kita mengucapkan juga ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kalian, para pembaca, penyokong, rakan-rakan yang sentiasa berada bersama-sama dengan Persatuan Cinta Gaza Malaysia, sentiasa berada bersama dengan NGO-NGO lain yang telah berpuluh-puluh tahun membantu bumi Palestin. Dan kita sangat-sangat gembira kerana selepas peperangan 11 hari yang berlaku ke atas bumi Gaza, walaupun nampak sakit, walaupun nampak banyak yang terpaksa dikorbankan, walaupun rumah-rumah mereka musnah, walaupun anak-anak yatim yang baru lahir, anak-anak yatim seramai lebih kurang 230 orang anak-anak yatim yang lahir, 252 orang syuhada-syuhada, lebih kurang 2,000 rumah yang telah dimusnahkan secara keseluruhan, sekitar 15,000 rumah yang musnah secara separa. Harga ini harga yang mereka terpaksa bayar untuk pastikan perjuangan mereka dapat diteruskan, untuk pastikan negara mereka dapat dibebaskan, walaupun mereka hanya dapat bergerak satu langkah saja ke arah pembebasan tersebut. Dan pastinya harga itu yang terpaksa mereka bayar untuk pastikan dunia bangkit, untuk pastikan orang-orang Islam bangun semula, untuk pastikan orang-orang Malaysia tengok dan sedar apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Dan pastinya kalau kita tanya kepada orang Palestin, sanggup tak kalau kalian diminta untuk bayar sekali lagi harga yang sama untuk pastikan perjuangan ini dapat diteruskan, maka mereka akan sebut kami akan bayar lagi dan lagi dan lagi. Sebab itu kita sangat hargai kalian yang berada bersama-sama dengan kami dalam live pada hari ini. Kalian boleh sharekan beramai-ramai, pastikan semakin ramai dengar, pastikan berita ini sampai kepada semua orang, sebab pada hari ini kita buat satu sesi town hall untuk kita jelaskan kekusutan, untuk kita bawa kalian mendekati Palestin. Dan hari ini kita bawa satu hashtag yang sangat-sangat best, yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat baik untuk kalian dan untuk Palestin, iaitu hashtag semua untuk satu. Kita adalah semua, saya, CJM, NGO-NGO, kalian, kerajaan, raja, semua untuk satu, dan satu itu ialah Palestin. Maka satu itu yang kita nak fokus, satu itu yang kita nak bagi tumpuan, satu itu yang kita nak bagi seluruh kuasa, seluruh tenaga, seluruh masa, seluruh harta kita untuknya, iaitu Palestin. Perjuangan ini bukanlah perjuangan satu orang, tetapi perjuangan ini adalah perjuangan semua orang untuk bumi Palestin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih kerana berada bersama-sama dengan kita. Boleh teruskan berkongsi insya-Allah live kita pada hari ini. Dan hari ini saya nak bercerita kepada kalian dengan bermula, cerita kita nak bermula dengan CGM itu sendiri, dengan Cinta Gaza Malaysia itu sendiri. Dan sebab apa penting untuk kalian kenal Cinta Gaza Malaysia? Sebab kami seperti NGO-NGO yang lain, kita ada cara kerja kita. Kita berada di bumi Palestin ini sejak 10 tahun yang lepas. Alhamdulillah kita kenal budaya mereka, kita kenal siapa mereka yang merupakan customer-customer kita, yang merupakan
pelanggan-pelanggan kita dalam kerja-kerja kebajikan, iaitu mereka yang mendapat manfaat. Dan insya-Allah, pertama sekali saya nak kongsikan kepada kalian, kepada tuan-tuan, kita bawa dan dekat dengan CJM, dengan Bumi Palestin ini, ialah kita punya organizational profile, profil organisasi kita. Sebab kita nak tunjukkan kepada kalian bagaimana kita bekerja. Kita nak tunjukkan kepada kalian bagaimana kita sebagai orang yang melakukan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemanusiaan ini kena melakukan kerja kita dengan penuh perancangan di dalam sebuah pasukan. Dan saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kita punya organizational profile pada hari ini. Tolong maklumkan boleh nampak ke, tak boleh nampak ke, tak jelas ke. Boleh nampak ke? Okey, boleh nampak. Yang dalam Zoom ni ialah duk angguk memang nampak lah. Tapi yang dekat online boleh nampak ke? Nampak tu, nampak. Okey. Dalam online pun nampak juga. Okey. Jadi ini ialah Cinta Gaza Malaysia, NGO yang sebahagian kalian kenal, sebahagian kalian telah sokong, ada yang baru sokong selepas berlaku peperangan. Belum buka. Apa yang kalian nampak tu? Okey, nampak. Jadi inilah kita punya organization profile. Dan organisasi profile ni kita nak ceritakan kepada kalian CJM tu apa motif dia, apa yang dia buat, kerja apa yang dia masuk campur di Bumi Palestin, apa yang dia bantu. Dan ni kita punya inilah logo kita, sebab apa kita namakan CJM, dan beberapa perkara yang kita akan ceritakan bersama-sama. Saya rasa benda-benda yang lain ni nanti kalian boleh download saja dan boleh baca masing-masing. Kita akan naikkan kita punya Facebook page, kita akan naikkan di laman web kita semua, tak ada masalah. Tapi kita nak ceritakan benda-benda yang lebih utama, iaitu pertama sekali kita punya visi. Ini pun mungkin kalian boleh baca, kalian boleh tengok balik lah. Kita tak nak masuk terlalu mendalam. Iaitu visi kita untuk menjadi leading Southeast Asian organisation in providing solutions for Palestinian social economy by 2023. Dan juga kita punya mission untuk jadi sebuah organisasi yang bukan sahaja bagi bantuan, tetapi kita nak menjadi penyelesai masalah. Kita nak jadi solusi kepada apa yang sedang didepani oleh penduduk-penduduk di Bumi Palestin. Dan untuk kita jadi solusi ini, kita tak boleh duduk ataupun datang tengok apa isu yang sedang mereka hadapi dan kita selesaikan. Tapi ia perlukan proses, ia perlukan kajian, ia perlukan satu perjalanan yang sangat panjang yang kami cuba lakukan bersama-sama dengan rakan-rakan NGO yang lain, dengan support pastinya daripada rakyat Malaysia yang cukup-cukup pemurah, yang cukup-cukup supportif bila kita bercakap tentang isu Palestin. Jadi ini ada beberapa strategik objektif kita yang perlu kita terangkan kepada kalian supaya kalian tahu cara kerja kita. Bila kita terangkan nanti beberapa isu yang berbangkit, kalian tahu, oh rupanya mereka buat begini kerana ini. Yang pertama sekali kita letakkan dalam sebuah NGO, khususnya dalam Cinta Gaza Malaysia, kita kena capai stakeholder satisfaction. Orang-orang yang dapat bantuan daripada kita, mereka kena berpuas hati dengan bantuan yang mereka dapat. Mereka kena rasa seronok. Mereka kena rasa, diorang ni datang bukan untuk bagi sedekah kepada aku. Diorang ni datang sebagai saudara aku. Mereka ini datang sebagai orang yang sayang kepada aku. Dia nak bersama-sama dalam perjuangan aku. Jadi masa kita bagi bantuan apa bentuk sekalipun, pada masa yang sama kita bagi dia sokongan moral, kita bagi dia support. Kerana sebenarnya itu yang lebih mereka hargai dan itu yang lebih besar untuk mereka di Bumi Palestin. Jadi kita tumpukan kepada stakeholder satisfaction. Kemudian kita tumpukan kepada effective collaboration. Sebab tu kita akan tunjukkan kepada kalian, ya Allah, banyaknya NGO yang kita bekerjasama bersama-sama dengan mereka sebab kita perlu ada kolaborasi yang jelas. Kerjasama kita dengan kerajaan tempatan yang berada di Bumi Gaza contohnya, kerjasama kita dengan NGO lain yang nak buat kerja-kerja yang sama, kerjasama kita dengan kerajaan kita di Malaysia, kerjasama kita dengan orang-orang penerima bantuan itu sendiri. Kita kena ada kolaborasi yang sangat-sangat berkesan. Kemudian kita buat kerja-kerja kita tak nak semua projek yang kita buat projek one off. Kena ada juga projek yang sustain, yang mapan, yang lestari, yang boleh kekal dan boleh berikan manfaat berterusan kepada orang yang menerima bantuan. Dan pada masa yang sama kita cuba buat kajian-kajian, kita cuba mendekati orang yang berminat dengan isu Palestin untuk kita bagi mereka pengetahuan tentang isu Palestin itu sendiri dengan kita punya strategik objektif yang keempat, iaitu knowledge excellence. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada beberapa benda yang kalian boleh tengok nanti kemudian. Ini kita punya organisation chart.
kita ada first kali layer yang paling pertama sebenarnya kita ada jawatan kuasa sebagaimana NGO yang lain, dan ahli jawatan kuasa ini mereka yang terlibat dalam meeting tahunan, mereka ini yang bantu pantau, mereka ini yang menasihati CJM sekiranya kita terkeluar daripada jalan yang sah, jalan yang benar, tersesat sikit kiri ke kanan, maka kita dinasihati oleh jawatan kuasa ini. Dan di bawah jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa yang paling atas, dia ada pihak pengurusan iaitu SISUD. Dan SISUD ni saya ketuai sebagai Chief Executive Officer. Kita ada Tuan Johan, kita ada Salamah. Dan yang menarik yang kalian boleh nampak kat sini, sebenarnya kita ada tim daripada Gaza juga yang kita naikkan mereka untuk mereka jadi head di bumi Gaza ini. Jadi saya sebenarnya bukan ketua di bumi Gaza. Saya tidak mewakili CJM di Gaza, saya mewakili CJM di Malaysia sebagai CEO, tetapi CJM di Gaza ini dia ada ketuanya, iaitu Alak Mansur ini yang merupakan head of project di bumi Gaza. Dia yang terima proposal daripada NGO, dia yang bertanggungjawab untuk nilai projek-projek tersebut melalui kaedah needs assessment dan sebagainya. Dia yang tengok apa keperluan penduduk setempat, dia susun pertemuan supaya kita boleh berbincang dengan pihak kerajaan, dan akhirnya dia buat keputusan bersama-sama dengan tim yang lain untuk tengok keperluan projek-projek yang nak dilaksanakan. Selain daripada itu, kita ada juga Dr. Ibrahim Zaim yang ketuai kita punya Palm Strategic Center. Palm Strategic Center ni kita punya pusat kajian. Begitu juga kita ada Naim Mustaha dan rakan-rakan yang lain lah. Syadi Salim kita punya Head of Cultural Center, ketua pusat budaya kita di bumi Palestin. Jadi ini adalah beberapa orang yang kita bawa kalian untuk kenal supaya kalian tahu bahawa kita ini bekerja bukan seorang diri, tapi ini ramai support group yang berada bersama-sama dengan kita, dan alhamdulillah dapat sertai kita bersama-sama pada hari ini. Jadi ada beberapa benda lah yang kita masuk campur, yang kita bantu di bumi Palestin ini, yang melibatkan perkara-perkara sosial, yang melibatkan perkara-perkara ekonomi, dan melibatkan kerja-kerja kecemasan ataupun emergency. Dan sebagaimana yang kalian nampak, kita tulis dekat dalam ni, untuk permulaan dan untuk masa ini, CJM menumpukan kepada kerja-kerja sosial yang meliputi education, health, livelihood, wash, culture dan advokasi itu 75%, dan projek-projek ekonomi kita bagi peluang pekerjaan kepada para pemuda dalam di bumi Gaza ini sebanyak 20%. Sebanyak 20%. Tetapi menjelang tahun 2023, bila kita capai kita punya strategic plan ini, kita sasarkan insya-Allah ekonomi akan jadi lebih dominan daripada sosial, yang mana sebabnya kita akan tunjukkan kepada kalian sekejap lagi. Ini projek kita di bidang pendidikan. Kita ada sebuah sekolah Malaysia, dan insya-Allah tahun ini kita akan buka lagi satu sekolah Malaysia untuk perempuan. Kita bagi sumbangan scholarship, kita ada projek-projek health, kita ada projek-projek livelihood, kita ada projek-projek wash yang kaitan dengan telaga dan sebagainya, dan kita ada pusat budaya kita sebagaimana yang kita sebutkan, dan kita juga ada satu mobile library, lori yang kita tukarkan menjadi perpustakaan mini, dan kita juga bekerjasama dengan banyak pihak dalam bidang advokasi untuk membantu Palestin dari segi undang-undang dan sebagainya, memberikan kefahaman dan berkongsi berita melalui Palestine Malaysia Strategic Initiative Center. Jadi banyaklah projek-projek kita ni, kita tak nak sebut satu-satu. Sekolah Malaysia kita yang mana kalian tak pernah tengok, nanti kita bagi kita punya link-link ni, kalian boleh tengok semua sekolah Malaysia yang berada di bumi Gaza. Kalau rajin nanti kita boleh pergi ke sekolah ni bersama-sama, kita buat live dan kita tunjukkan kepada kalian on the ground bagaimana bendera Malaysia berkibar di bumi Gaza ini. Kita ada bantuan winter, Ramadan, korban macam mana kita buat semalam. Begitu juga projek kita yang besar dan penting, projek Malaysian Incubator kita, untuk kita bagi peluang pekerjaan kepada para pemuda, dan pastinya projek emergency yang banyak kita libatkan diri pada bulan Mei yang lepas bila mana berlaku peperangan. Begitu juga projek yang paling utama yang saya rasakan perlu diberikan perhatian dan tumpuan di bumi Gaza, iaitu projek Home for Humanity. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak tengok kertas kerja ni, nanti profil ni nanti boleh turunkan di laman masing-masing. Kita semua tim akan turunkan di laman masing-masing. Kita akan turunkan di laman infakpalestin.com, kita punya laman web rasmi, dan juga saya akan naikkan nanti di Instagram dan sebagainya, di Telegram dan sebagainya, supaya kalian boleh tengok apa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dah di bumi Gaza dalam tempoh yang cukup panjang. Kita bekerjasama dengan semua stakeholder yang diperlukan untuk menjadikan projek kita projek-projek yang paling berkesan. Jadi kerjasama kita adalah dengan NGO yang sangat banyak.
di bumi Gaza ini. Kita ada kerjasama dengan, kalau sebelum daripada perang, kita ada kerjasama dengan lebih daripada 20-30 buah NGO. Tetapi selepas peperangan, bila kita dijadikan wakil untuk beberapa gabungan seperti My Aqsa Defenders, wakil untuk gabungan Aid for Palestine dan sebagainya, hari ini alhamdulillah Cinta Gaza Malaysia, walaupun kalian tak pernah dengar, walaupun kami ini kecil saja, walaupun kami ini kerdil saja, tetapi alhamdulillah kami diberi kepercayaan sebenarnya oleh hampir 200 buah NGO di Malaysia untuk sampaikan bantuan ke bumi Palestin. Dan alhamdulillah sehingga kini tak ada lagi orang query dan tanya kenapa tak buat gini, kenapa tak buat begini, bantuan saya tak sampai begini dan sebagainya. Dan ini adalah sedikit bahanlah kita punya liputan yang dibuat oleh akhbar-akhbar utama dan sebagainya. Maka ini adalah kita punya company profile ataupun kita punya organisation profile. Kalian boleh tengok bersama-sama, kalian boleh kaji bersama-sama nanti, dan apa-apa yang kalian nak kongsikan, nak bagi cadangan, nak bagi nasihat, insya-Allah kita boleh dengar bersama-sama. Yang seterusnya saya nak pergi kepada satu slide sebelum saya berikan peluang kepada kita punya financial advisor kita, Tuan Faizal, untuk bentangkan tentang kita punya expenses dari segi perbelanjaan untuk beberapa tahun belakangan ini dan sebagainya. Tapi sebelum daripada itu, saya nak pergi satu slide yang menerangkan kepada kita berkenaan dengan berkenaan dengan kesimpulan kepada semua yang kita sebutkan tadi, proposal yang kita sebutkan tadi. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia kita boleh simpulkan dalam satu slide ini. Saya rasa kalian boleh nampak ke? Ni masalah online ni semua kena dikawal dari jauh. Okey. Boleh nampak? Nampak. Alright. Yang online boleh nampak? Yang orang yang dalam ni boleh cuba komen sikit, nampak, tak nampak, okey, tak okey. Nampak, okey. Saya pun tak nampak. Kalian tulis nampak ke tak nampak, tapi saya rasa nampak kot. Kalau tak nampak nanti maklumkanlah. Jadi kita sebutkan bahawa kita punya isu yang pertama yang kita nak sebutkan ialah kita kena mengurus NGO secara profesional. Dan bila mana kita sebutkan kita mengurus NGO secara profesional ini, kita kena rasakan macam kita urus NGO kita sebagai dari segi pengurusan seolah-olah kita sedang mengurus bisnes. Orang yang ada bisnes ni, bagaimana dia mengurus bisnes dia? Dia boleh overtime, tak ada masalah. Dia boleh letakkan seluruh tenaga yang dia ada, tak ada masalah. Dia boleh bagi masa dia, tak ada masalah. Dia boleh urus kerja dia dengan begitu berkesan. Kalau dia ada kedai contohnya, dia nak cari barang yang paling murah supaya dia boleh jual balik di kedai dia dan dia dapat keuntungan maksima. Dia buat mesyuarat setiap minggu. Setiap 2-3 hari kena ada meeting untuk pastikan kerja-kerja di dalam bisnes dia berjalan dengan baik. Maka bila mana kita menyebutkan tentang NGO, sepatutnya kita ada sistem pengurusan yang sama. Kita kena ada meetingnya, kita kena ada check and balance-nya, kita kena ada meal committee-nya, kita kena ada auditor, kita kena ada orang yang tengok dan bagi nasihat dan bagi panduan tentang apa yang kita lakukan. Kita kena dengar nasihat orang-orang yang ada sebelum daripada kita yang melakukan kerja-kerja yang sama. Sebab at the end of the day, kalau bisnes kita adalah untuk dunia kita, NGO ini, kerja yang kita buat ini adalah untuk akhirat kita, adalah untuk long term kehidupan kita. Dan kalau kita buat bisnes, kita selalu sebutkan customer is always first. Di bumi Gaza dan di bumi lain, di tempat-tempat lain yang kita buat kerja-kerja kemanusiaan dan kebajikan, kita kena faham juga bahawa the customer is always first. Kita punya pelanggan itu, orang yang menerima manfaat itu, mereka yang kita kena dahulukan, mereka yang kita kena hormati. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila ada netizen yang tanya, sebab apa Nadir dia kata kena beli barang di dalam bumi Gaza, janganlah beli barang di tempat yang lain. Kita bekerja khususnya dalam tempat konflik, tempat yang berlaku peperangan, di mana kita nak bagi bantuan dengan kaedah yang paling berkesan. Kita nak bagi bantuan dengan kaedah yang paling cost effective. Kita nak bagi bantuan supaya sampai kepada satu yang kita sebut tadi tu. Sebab kita sebut semua ni untuk satu, iaitu untuk bumi Palestin. Jadi kita kena letakkan kerja-kerja kita, penilaian dia kena diletakkan orang yang nak terima manfaat, mereka yang berada di tangga yang pertama. Jadi kalau kita beli bantuan di luar daripada bumi Gaza dan bantuan tu kita nak sampai cepat, kita beli makanan contohnya
di luar daripada bumi Gaza. Orang tu lapar ketika perang. Tiba-tiba bantuan kita sebab kita beli di luar daripada Gaza 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan barulah sampai. Ada rakan-rakan NGO dia buat kerja dengan tidak berkesan. Contohnya rakan-rakan kita daripada negara jiran, dia buat apa? Dia hantar beras daripada negaranya. Bertantan beras dihantar ke bumi Gaza. Sampai ke bumi Gaza selepas 6 bulan. 6 bulan barulah sampai ke bumi Gaza dalam keadaan beras itu sudah rosak. Jadi apa manfaatnya? Apa manfaatnya kepada penduduk yang kita nak bantu? Adakah kita semata-mata nak, oh ni saya dah beli barang ni, saya dah beli beras banyak ni, berat dah ni, saya dah beli beras bertantan saja, kita nak ambil gambar, kita tunjuk kepada media di negara kita, dan bila mana kita hantar, tiba-tiba barang tu dah rosak, tiba-tiba barang tu dah tak boleh digunakan, ataupun sampai lambat. Orang perlukan barang tu sekarang, tiba-tiba berbulan-bulan barulah barang tu sampai. Maka itu tidak efektif, itu tidak efisien untuk mereka. Dan bila mana kita menyebutkan juga tentang projek-projek yang kita nak laksanakan, contohnya netizen tanya, oh ada NGO yang nak buat contohnya rumah anak yatim di bumi Gaza. Kita sebut kita nak projek satu yang berimpak tinggi, yang kedua customer first. Dan bila sebut customer first tu maksudnya kita kena hormati orang yang berada di tempat itu, kita kena hormati budaya dia, kita kena faham keadaan dia. Dan bila mana kita bercakap tentang orang-orang Palestin, masya-Allah, ia adalah sesuatu yang sangat-sangat aib. Sebenarnya bila mana anak-anak mereka yang telah syahid ayah mereka contohnya diserahkan kepada rumah anak yatim, dan siapalah yang boleh bercerita tentang anak yatim ni lebih daripada saya yang telah duduk di bumi Gaza, dan saya ada anak-anak yatim di bawah tangan saya. Dan kalian kalau dengar cerita, ya Allah, sedihnya anak-anak yatim yang saya bela ini, bagaimana mereka berdepan dengan konflik dengan keluarga, bagaimana mereka membangun tanpa anak-anak, tanpa ibu, tanpa ayah, khususnya bila mana ayah mereka ini seorang pejuang, jarang-jarang mereka dapat jumpa. Jadi banyak perasaan yang bercampur bau di antara mereka ini. Tetapi at the end of the day, adakah anak-anak ini akan dihantar oleh keluarganya pergi kepada rumah anak yatim? Jawapannya tidak. Sebab itulah banyak kawan-kawan kita, termasuklah pada waktu perang yang lepas, dia kata kami dapat kumpulkan 500,000. 500,000 ni kami nak buka satu child center untuk anak-anak yatim duduk. Maka saya jawab kepada mereka, minta maaf, tetapi di bumi Gaza ini, walaupun ada 20,000 orang anak-anak yatim, tetapi percaya atau tidak, hanya ada satu saja rumah anak yatim yang meliputi seluruh kawasan Gaza itu, dan rumah anak yatim satu-satu yang ada ini hanya memberikan khidmat ataupun ada orang anak yatim, anak-anak yang duduk dekat tempat ini, dekat Ma'had Al-Amal ini, hanya lebih daripada 100 orang saja. Maksudnya 20,000 orang anak yatim, 100 orang saja, 100 lebih saja yang duduk di rumah anak yatim. Jadi kita nak pergi ke bumi Palestin, kita nak buka rumah anak yatim ni untuk apa? Kat mana kita nak cari anak yatim untuk duduk dekat rumah anak yatim kita? Kita buat kerja betul. Tak kisah kita punya duit ke, duit orang ke, tetapi bila kita nak buat kerja betul-betul, kita kena susun betul-betul, kita kena tahu keperluan mereka, kita kena hormat budaya penduduk-penduduk setempat, barulah kita boleh melaksanakan projek-projek tersebut dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir sekali, kita nak sebutkan bahawa kita bekerja, kita kena buat projek-projek jangka masa panjang dan lestari. Kita tak boleh terus dan terus minta duit sumbangan, tetapi kita pastikan projek-projek kita dia bagi kesan jangka masa panjang kepada penduduk, dia bagi impak yang tinggi kepada penduduk, dan sampai satu tahap insya-Allah dia boleh jadi projek yang self-sustain, yang dia boleh terus dan menerus memberikan, orang kata apa, dibangunkan dengan diri dia sendiri. Dah tak perlu dah asyik nak bagi duit. Sebab itu kita di CGM kita ada ladang strawberry yang kita sedang usahakan. Alhamdulillah dah masuk fasa kedua. Lepas daripada ini mereka ada ladang strawberry Cameron Highland, kita namakan di bumi Gaza ini. Dan percaya ataupun tidak, saya sebut pada anak-anak saya, anak-anak Gaza ini, kita kata kita nak namakan ladang ini ladang strawberry Malaysia. Mereka kata sebab apa namakan ladang strawberry Malaysia? Saya kata saya nak namakan sebagai nama ladang strawberry Cameron Highland. Takut orang tak kenal pula. Walaupun mereka dengar cerita daripada mak mereka pernah sampai ke Cameron Highland, dia dengar cerita daripada maknya, seronoknya Cameron Highland ni ada strawberry dan sebagainya. Jadi dia tanya balik kepada saya, kenapa tak namakan sebagai Cameron Highland? Saya kata kalau namakan sebagai Cameron Highland, nanti orang tak kenal lah. Cameron Highland, orang tak kenal lah. Sebab Cameron Highland ni orang Malaysia kenal. Tiba-tiba anak saya kata, tapi dalam buku geografi sekolah saya, dia ajar sebenarnya dan disebutkan nama Cameron Highland itu sebagai salah satu tempat pelancongan
di tanah tinggi yang menjadi contoh dalam buku teks anak-anak Palestin di bumi Palestin. Jadi Masya Allah, kita terus hubungi dengan Datuk Bandar Majlis Perbandaran Bait Lahya di sebelah utara Gaza ini, satu-satunya tempat yang boleh keluar strawberry, dan kita maklum pada dia kita nak tukar nama kepada ladang strawberry Cameron Highland. Jadi Alhamdulillah, ladang itu dalam progres. Begitu juga insya-Allah kita akan buka dalam masa terdekat ladang-ladang pertanian, kita akan buka ladang-ladang lembu, kita akan buka banyak projek yang insya-Allah akan memberikan kesan jangka masa panjang kepada mereka. Dan saya rasa tim pun akan sharekan link-link yang kalian boleh klik, kalian boleh tengok projek-projek jangka masa panjang yang sedang kita lakukan di bumi Gaza. Sekolah Malaysia kita yang ada laman Facebook je, kalian boleh masuk, tapi kena pandai bahasa Arab sikitlah. Dan begitu juga banyak bahan-bahan yang lain kalian boleh klik dan kita akan kongsikan juga dalam laman-laman kita yang lain. Sebelum saya sambung, kita bagi peluang untuk kita dengar perbentangan daripada financial advisor kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan saya serahkan balik kepada Tuan Khalid sebagai moderator kita. Jazakumullah khair, Tuan Nadir. Saya fikir sebagai seorang profesional NGO dan juga professional governance officer, professional officer untuk NGO ni, saya lihat penerangan yang Tuan Nadir berikan adalah sangat jelas berdasarkan fakta, dan saya fikir masyarakat masih mahu mengetahui tentang kewangan. Berapa Tuan Nadir ambil, berapa gajinya dan sebagainya. Ada yang mengatakan tentang 20 USD, 40 USD. Inilah numbers-numbers yang naik sentiasa di ruang chatting ataupun di ruang live chat ni. Ada cerita pasal 20 juta dan sebagainya. Tak ada masalah. InsyaAllah saya fikir elok untuk kita teruskan sesi town hall kita pada kali ini kepada Tuan Faizal sebagai seorang bukan staf CGM tetapi adalah seorang auditor dalaman, juru audit dalaman yang bukan sebahagian daripada CGM. Beliau adalah orang yang independen, datang membuat periksa kira-kira dan sebagainya. Jadi saya fikir elok kita serahkan kepada Tuan Faizal untuk membentangkan atau berkongsikan berkaitan dengan numbers, nombor-nombor, angka-angka yang boleh kita tunjukkan. Silakan Tuan Faizal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih kepada Tuan Moderator iaitu Tuan Khamil. Terpanggil saya hari ini adalah ingin berkongsi berkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang telah saya jalankan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak CGM juga kerana memberi saya ruang dan peluang untuk saya membuat semakan check and balance sebagai seorang penasihat bebas audit dalaman. Okey, tanpa membuang masa, kita boleh moderator mungkin boleh membuat share ataupun berkongsi link berkaitan dengan laporan keuangan yang telah disemak. Pertama adalah ingin saya menerangkan berkaitan dengan persoalan-persoalan para masyarakat ataupun netizen yang berkaitan dengan laporan audit. Seringkali kita mendengar dan tuntutan daripada para netizen iaitu CGM mengeluarkan laporan audit ataupun tidak. Di mana laporan-laporan audit CGM? Hasil semakan saya menunjukkan bahawa CGM merupakan satu pertubuhan yang berdaftar di bawah RAS. Mungkin pihak moderator boleh share slide. Pihak moderator boleh share slide? Sebentar ya. Boleh nampak ke? Iaitu slide perbentangan. Bukan ini ya. Mohon maaf, siapa yang pegang slide pembentangan ni?
Siapa yang pegang slide pembentangan untuk kewangan? Tuan Faizal ada share di mana tadi? Di dalam WhatsApp. Boleh Tuan Faizal share terus dari situ? Ataupun okey, baik, saya sebab saya tak dapat. Sekejap saya share ya. Ya. Silakan Tuan Faizal. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, di sini saya ingin memberi beberapa penerangan atau beberapa perkara yang berkaitan dengan CGM. Seperti yang kita tahu bahawa ini adalah ringkasan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan CGM. So, saya nak membuat perbezaan di sini berkaitan dengan ROS dan SSM. Kebanyakan terdapat NGO yang mendaftarkan penubuhan mereka di bawah ROS. Dan terdapat juga NGO yang mendaftarkan pertubuhan mereka di bawah SSM. Dan peruntukan undang-undang ini adalah berbeza, di mana di bawah ROS ianya tertaluk di bawah Seksyen 26 Akta Pertubuhan 1966. Dan di bawah peruntukan undang-undang untuk SSM pula di bawah Seksyen 24 Akta Syarikat 1965. Jadi di sini saya nak menunjukkan perbezaan apa itu laporan beraudit yang disahkan dan laporan pemeriksa kira-kira. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa CGM telah membuat atau mengeluarkan laporan pemeriksa kira-kira iaitu daripada tahun 2015 sehingga 2019 tanpa culas menghantar kepada pihak ROS. Jadi setiap orang boleh membuat semakan di ROS. Yang terakhir dihantar adalah pada tahun 2019. Okey, jadi persoalan di sini orang akan tanya bagaimana pula 2020. Okey, pada ketika ini kewangan untuk 2020 adalah tertakluk kepada pihak pengurusan, di mana pihak pengurusan CGM telah bersetuju atau menyahut cabaran iaitu melantik auditor luaran untuk membuat pelaksanaan audit secara sah yang dilantik oleh auditor yang bertauliah. Jadi di sini menunjukkan bahawa CGM cuba mengambil pendekatan terlebih dahulu atau mengambil pendekatan kehadapan iaitu sebagai sukarelawan atau sebagai sukarela untuk memastikan bahawa pertubuhan NGO daripada CGM ini juga mampu untuk membuat atau melaksanakan atau melantik pihak auditor luaran untuk memastikan bahawa keuangan mereka diuruskan secara integriti, transparansi. Okey, di sini saya tidak akan menerangkan berkaitan dengan keuangan 2020, tetapi saya akan buat rumusan sedikit berkaitan dengan analisis kunci kira-kira iaitu pada tahun 2017 dan 2018. Iaitu analisis kunci kira-kira ini telah dihantar kepada pihak ROS. Jadi di sini semakan telah dibuat dan saya hanya menerangkan di dalam sesi town hall ini untuk menunjukkan pergerakan keuangan. Kalau kita lihat daripada tabel sebelah itu, iaitu pada 2017 hingga 2018 menunjukkan bahawa aset tetap tidak ada pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 telah bertambahnya aset iaitu pada 55,000. Okey, sesiapa yang ingin melihat detail berkaitan dengan penyata kewangan ini boleh lihat di link yang dikongsikan. Jadi analisis ini menunjukkan bahawa perkembangan CGM menunjukkan bahawa daripada awal mereka bergerak secara minimal cost iaitu mereka tidak membeli aset tetap untuk menjaga perbelanjaan yang akan disalurkan ke luar negara ataupun khususnya ke Gaza. Okey, di sini saya akan menunjukkan pula berkaitan dengan ringkasan berkaitan dengan 2018 dan 2019. Okey, kita dapat lihat bahawa perbezaan iaitu peningkatan daripada 2018 kepada 2019 sebanyak 17% iaitu daripada aset tetap dan aset semasa juga 27%. Dan
pertambahan juga dari segi dana yang dibiayai sebanyak 22%. Okey, kita boleh rujuk detail di laporan kewangan kunci kira yang telah dikongsikan. Okey, laporan kewangan yang telah dikongsikan ini adalah berkaitan ataupun telah dilaksanakan oleh pemeriksa kira-kira. So, jadi apa tanggungjawab pemeriksa kira-kira ni? Dan apa pula tanggungjawab ahli jawatan kuasa CGM? Jadi kita melihat kat sini bahawa laporan penyata kewangan kira-kira ni, pemeriksa kira-kira ni berpendapat bahawa penyata kewangan ini telah disediakan selaras dengan peruntukan Seksyen 26 Akta Pertubuhan 1966, iaitu Akta 335, dan peruntukan-peruntukan yang diluluskan di Malaysia untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan persatuan pada akhir tahun berakhir, dan prestasi kewangan dan aliran tunai untuk tahun berakhir juga. Jadi ada tak keperluan-keperluan berkaitan dengan peruntukan undang-undang berkanun lain? Dari segi peruntukan undang-undang berkanun lain, pemeriksa telah memastikan bahawa rekod perakaunan ini dan lain-lain rekod termasuk perkara-perkara yang dikehendaki oleh Akta Pertubuhan untuk disimpan oleh persatuan telah disimpan dengan sewajarnya menurut peruntukan akta tersebut. Jadi apa tanggungjawab ahli jawatan kuasa CGM ni terhadap penyata kewangan ni? Untuk memastikan bahawa penyata kewangan yang disediakan adalah memberi gambaran yang benar dan saksama berdasarkan kepada dasar-dasar perakaunan yang dibentangkan menurut peruntukan Akta Pertubuhan. Jadi ahli-ahli jawatan kuasa ini juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan dan sama penyata kewangan yang bebas dari kesilapan yang material sama ada disebabkan kesilapan atau pecah amanah. Ini adalah tanggungjawab ahli jawatan kuasa CGM. Ahli jawatan kuasa juga perlu memastikan bahawa penyimpanan rekod kewangan dan rekod yang diperlukan untuk disembahkan dalam penyata kewangan. Jadi terakhir sekali adalah berkaitan dengan tanggungjawab pemeriksa ni, iaitu memastikan bahawa semakan dijalankan dan kesesuaian polisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang berkaitan dengan pendedahan yang dibuat oleh ahli-ahli jawatan kuasa. Okey, kalau kita lihat slide berikutnya, saya membuat rumusan ringkas di sini. Boleh tukar slide? Okey, saya membuat rumusan di sini berkaitan dengan kerisauan atau kebimbangan para penyumbang kepada CGM. Seringkali kita rungsing berkaitan dengan bagaimana pihak CGM membuat perbelanjaan mereka. Pada tahun 2017 hingga 2018, pendapatan telah meningkat sebanyak 81% dan perbelanjaan juga telah meningkat kepada 58%. Dan pada tahun 2018 ke hingga 2019, kita nampak perbezaan yang amat ketara, iaitu sehingga 133% dan perbelanjaan juga amat ketara, 160%. Jadi sini menunjukkan bahawa apa-apa pendapatan dan apa-apa perbelanjaan diuruskan dengan secara teratur. Kalau lihat di penyata kewangan yang detail, kita akan nampak bahawa dalam not laporan pemeriksa kira-kira menyatakan bahawa setiap perbelanjaan telah dinyatakan dalam okey, boleh rujuk kepada laporan detail. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan rumusan slide berikutnya. Boleh Tuan Moderator Slide ni ke? Ya, betul. Okey, di sini perkara yang paling penting berkaitan dengan kos pengurusan, di mana kita sering menimbulkan kerisauan atau kita sering rungsing berkaitan dengan berapa banyak kos pengurusan yang telah diambil oleh pihak CGM.
Kalau mengikut laporan yang telah dihantar kepada ROS menunjukkan bahawa 2015 hingga 2017 ataupun 2015 hingga 2016 menunjukkan bahawa kos pengurusan yang diambil tidak sampai 1% ataupun 0.02%. Ini kerana pada peringkat awal penubuhan CGM ini menunjukkan bahawa ahli jawatankuasa melaksanakan kerja-kerja mereka secara sukarela, iaitu tidak terlibat dengan sewaan pejabat, tidak terlibat dengan allowance dan gaji, dan juga tidak terlibat dengan perbelanjaan-perbelanjaan yang besar. Jadi apa-apa sumbangan yang diterima, kebanyakannya 99% akan disalurkan terus kepada Gaza. Ini yang diamalkan pada peringkat-peringkat awal. Tetapi apabila telah menerima dana yang semakin meningkat, pihak pengurusan CGM pula telah mengambil inisiatif untuk membentuk pasukan-pasukan yang mahir, yang profesional untuk menguruskan dana tersebut. Dan kita melihat walaupun peningkatan yang agak ketara pada 2018 hingga ke 2019, tetapi kos pengurusan yang digunakan adalah tidak melebihi daripada 3%. Kalau kita lihat perbezaan kos pengurusan tahunan pada 2019 dan 2018 menunjukkan bahawa 2019 adalah 3% dan 2018 adalah 2%. Jadi pihak pengurusan CGM cuba mengamalkan kos pengurusan yang sangat-sangat minima. So kita boleh lihat laporan detail pemeriksa kira-kira yang menunjukkan bahawa perbelanjaan kos pengurusan ni adalah seperti kos pentadbiran, sewa, upah, gaji dan bil-bil yang lain. Kalau kita lihat pada tahun 2018, perbelanjaan pentadbiran pada 2018 hanyalah 52,000. Nak dibandingkan dengan pendapatan yang diterima iaitu sebanyak 2.2 juta. Jadi di sini pada tahun 2018 dan sehingga ke 2019 kita dapat melihat bahawa peningkatan yang amat ketara pendapatan dan juga pembelanjaan. Walau bagaimanapun ini menunjukkan bahawa pihak CGM telah menguruskan kos pengurusan yang sangat-sangat minima. Ini adalah polisi yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak ahli jawatankuasa CGM. Sehingga 2020 dan 2021 juga mereka meletakkan satu kos pengurusan yang lebih tinggi untuk memastikan bahawa mereka dapat bersaing ataupun dapat memastikan bahawa mereka memiliki pasukan-pasukan yang dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Okey. Di sini saya terpanggil untuk membuat semakan secara sukarela berkaitan dengan setiap perbelanjaan dan pendapatan yang diterima. Mungkin pada tahun 2020 setelah laporan audit akan dikeluarkan, kita akan membuat satu sesi town hall yang saya rasakan ianya amat perlu untuk dipaparkan kepada pihak umum, iaitu memastikan bahawa pihak-pihak penyumbang tahu ke manakah saluran-saluran duit yang telah dibelanjakan. Cuma pada sesi town hall pada kali ini kami akan membentangkan atau saya hanya mengulas berkaitan dengan laporan-laporan yang telah dihantar kepada pihak ROS. Sebagai penutup di sini, saya ingin menambah berkaitan perancangan-perancangan akan datang, iaitu dari segi pengurusan keuangan. Kita dapat lihat bahawa inisiatif atau perkara-perkara inisiatif atau tindakan yang CGM ambil adalah untuk memastikan compliance atau integriti berkaitan pengurusan keuangan ini adalah dijaga dengan baik, iaitu dengan melantik atau memberi peluang kepada profesional-profesional sukarelawan untuk membantu bersama-sama untuk membuat semakan terhadap pertubuhan CGM ini.
Kerana CGM ni bukan dimiliki oleh individu atau orang kata ianya dimiliki oleh Tuan Nadir, tetapi ianya dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Jadi semua penyumbang atau rakyat Malaysia berhak untuk mengetahui ke mana proses kos pengurusan yang dijalankan dan bagaimana ia dibelanjakan. Jadi kat sini saya ingin menyeru bahawa semua orang boleh terbuka untuk membuat semakan ataupun membuat check and balance. Dan saya percaya pihak CGM juga berbesar hati untuk menerima sesiapa saja yang ingin memberi pandangan, ingin memberi pengetahuan untuk memperbaiki dalam sistem-sistem yang telah dijalankan sekarang. Seperti yang saya laksanakan sebelum ini. Okey, berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan dengar ke? Boleh dengar. Teruskan. Teruskan, Tuan Faizal. Sebagai penutup untuk saya serahkan kepada pihak moderator. Saya ingin menyeru juga kepada semua NGO bahawa walaupun kita berdaftar dengan pihak RS, tetapi kita mengambil tanggungjawab sosial untuk memastikan para penyumbang kita mengetahui bahawa setiap perbelanjaan dan sumbangan yang disalurkan itu adalah digunakan dengan cara yang betul ataupun lebih berkesan dalam prinsip yang paling optimal. Okey, mungkin saya boleh serahkan semula kepada Tuan Khalid. Terima kasih banyak Tuan Faizal atas pembentangan kewangan tersebut. Masya-Allah. Saya rasa ini kali pertama saya melihat pembentangan ini. Dan saya nampak ada beberapa soalan bila sebut tentang tahun 2020 mana perginya, ya. Seperti mana Tuan Faizal sebut tadi, tahun 2020 adalah kita mengambil extra mile dengan kita menghantar untuk tujuan audit dan mungkin makan sedikit masa. Dan bermula tahun 2020 adalah satu langkah berbeza apabila kita menjemput untuk kita mengambil langkah yang lebih proaktif untuk kita diaudit secara profesional juga. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa soalan yang saya nampak, sumbangan bagaimana, saya dah umur dah ni, tapi sumbangan nak bagaimana? Tadi dah sebut dah di atas tadi dah nampak sumbangan ke mana, tapi masih bertanya tahun ni buat apa, projek apa, 20 juta mana? Tak sebut pun pasal 20 juta. Kemudian kos pengurusan tadi, saya terkejut dengan nilai 3%. Saya tak pasti macam mana pengurusan CGM dapat boleh turunkan sehingga 3%. Tak ada masalah, nanti kita pulangkan semula sesi ini kepada Tuan Nadir. Kemudian apa projek yang dibuat tahun ni dan sebagainya. Mungkin saya boleh pulang semula sesi ini kepada Tuan Nadir untuk selain daripada untuk menjawab soalan-soalan netizen ini, saya percaya ada juga soalan-soalan yang saya akan hantar kepada Tuan Nadir sebentar lagi. Jadi insya-Allah saya serahkan semula kepada Tuan Nadir untuk menjawab segala kerusingan yang ada. Hari ini kita selesaikan kerusingan rakan-rakan netizen. Anda adalah penyumbang kepada CGM, Anda adalah orang yang layak mengetahui ke mana duit anda dibelanjakan. Silakan, tafadhal Tuan Nadir. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator kita sekali lagi, dan terima kasih kepada Tuan Faizal yang membentangkan apa yang kita belanjakan pada tahun-tahun yang lepas. Ada pastinya untuk tahun 2020 nanti, bila mana kita buat audited report, ia pastinya akan jadi lebih menarik lah untuk kalian tengok ke mana duit kalian disumbangkan. Dan sebenarnya ia adalah satu kebanggaan untuk kami bila mana kita punya admin fees hanya mencecah 3%, walaupun dibenarkan oleh bank negara sampai ke 30%, dan orang tuduh dan sebut bahawa kita ambil persen yang sangat tinggi untuk kita kaya daripada NGO. Tapi alhamdulillah dengan audited dengan report kewangan yang ditunjukkan oleh Tuan Faizal tadi, kalian boleh nampak berapa sebenarnya yang kita ambil. Dan pastinya laporan kewangan yang lengkap nanti kalian boleh semak di laman Facebook Cipta Gaza Malaysia dan di laman yang lain yang kita akan naikkan bahan-bahan tersebut
supaya kalian boleh lebih yakin dengan apa yang dibentangkan. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kalian nampak, kita sebut tadi kita adalah NGO yang kecil saja. Daripada duit yang masuk, kalian boleh nampak sebenarnya kita tak adalah dapat 20 juta setiap tahun. Dan disebutkan setiap kali berlaku perang setiap tahun kita dapat sumbangan 20 juta dan sebagainya. Sebenarnya adalah suatu yang palsu lah. Sebab perang di bumi Gaza ni dia tidak berlaku setiap tahun. Itu masalahnya bila kita tidak tahu tentang Gaza, kita kata oh setiap tahun ada perang di Gaza. Setiap kali perang kita akan dapat 20 juta. Tidak. Perang di bumi Gaza sejak berlaku pada tahun 2006 hanya berlaku sebanyak 4 kali sahaja. Tahun 2006 dikepung, tahun 2008 berlaku peperangan yang pertama, Perang Al-Furqan yang berlanjutan selama 21 hari. Kemudian pada tahun 2012 berlaku Perang Hijratul Sijil yang berlanjutan selama 7 hari. Kemudian berlakunya perang yang disebut sebagai perang pada tahun 2014, Asfil Makul, yang berlanjutan selama 51 hari dan saya berada di bumi Gaza ketika itu. Dan yang last sekali tahun 2021 berlakunya perang Saiful Quds. Jadi kalaulah kita nak dapat sampai 20 juta pun dan duka citanya kita tak dapat pun sampai 20 juta tu. Bila mana berlaku perang sahaja. Tapi tu pun kita tak capai juga dan duka citanya bila mana berlaku perang sahaja barulah orang semangat nak menderma, semangat nak bagi sumbangan dan sebagainya. Sampaikan banyak saya jumpa dengan orang-orang Palestin di sini bila mana kita sebutkan alamak, minta maaf lah saya tak boleh nak bagi bantuan sebab NGO kita ni bukannya selalu ada duit. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit. Ikut nasib dan ikut netizen dia nak bagi ataupun tidak, penyumbang nak bagi ataupun tidak. Jadi bila mana tak ada duit, saya pernah jumpa seorang pakcik tiba-tiba dia angkat tangan ke langit dan dia kata, ya Allah, bagilah ada perang ke atas bumi Gaza ni ya Allah, sebab bila ada perang barulah orang akan sumbang untuk bumi Gaza. Jadi kita pun tak naklah jadi sampai ke tahap itu. Teruskan menderma, teruskan menyumbang, teruskan memberi, khususnya kepada NGO-NGO yang boleh menyatakan dengan jelas ke mana sumbangan-sumbangan dan duit-duit kalian ini telah pun disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya tahu ada lagi kebimbangan dan kerunsingan yang perlu saya jawab sebab banyak persoalan yang ditimbulkan oleh netizen yang ditanyakan kepada saya sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dan pastinya bila mana ia dikaitkan dengan Palestin, maka saya ambil juga tanggungjawab untuk jawab bersama-sama sebab itu tanggungjawab. Bila orang ada ilmu, bila orang ada pengetahuan tentang satu-satu isu, dia kena bertanggungjawab untuk menjawab. Dan insya-Allah ada beberapa benda yang kita akan terangkan kepada kalian. Saya akan share sambungan kepada slide yang kita kongsikan tadi. Yang pertama sekali, kita dalam sesi menjawab kerunsingan di peringkat netizen, kita nak jawab beberapa persoalan. Yang pertama sekali yang ditanyakan kepada kita, adakah betul bila mana ada NGO yang masuk melalui syarikat Lucky Tours, ini dia lebih baik daripada masuk melalui Miles of Smiles? Yang pertama sekali saya nak jelaskan bahawa bumi Gaza ini bukannya tempat pelancongan. Dan bila mana kita sebut bukan tempat pelancongan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ia bukanlah tempat yang kita boleh dapatkan banyak syarikat pelancongan yang bersaing untuk bagi masuk ke dalam bumi Gaza. Siapa yang paling murah, dia yang kita ambil. Tidak. Bumi ini adalah bumi konflik, bumi penuh keberkatan, bumi yang kita sebut daripada awal dan sampai sekarang kita masih sebut benda yang sama, tempat yang sangat-sangat susah untuk masuk. Dan saya rasa kalau banyak-banyak tempat orang sebut susah nak masuk, tak sesusah untuk masuk ke dalam bumi Gaza ini. Dan sebab itulah kita sebutkan bahawa syarikat yang ada untuk menguruskan orang masuk ke dalam bumi Gaza, saya sebut sebagai syarikat bisnes, syarikat perniagaan, hanyalah satu syarikat saja yang nama rasmi dia dikenali sebagai Lucky Tours dan nama tidak rasmi dia ataupun nama yang orang tempatan kenal, orang Gaza kenal, yang semua orang di Gaza ini tahu berada di bawah pihak intelligence di Mesir, yang mana ketua ataupun timbalan ketua kepada intelligence di Mesir ini ialah anak kepada Presiden General As-Sisi. Dia yang memiliki syarikat ini, syarikat hala ini ataupun syarikat Lucky Tours ni. Bagilah nama, nak bagi nama apa pun, ia adalah satu syarikat sahaja, bukannya banyak syarikat dengan nama-nama yang berbeza yang kita boleh compare harga dan sebagainya. Lalu bila kita sebut hanya itu satu syarikat bisnes yang ada, yang dibangunkan sebenarnya selepas naik General As-Sisi, baru saja dibangunkan selepas naik General As-Sisi untuk
sediakan alternatif untuk orang Gaza nak masuk dengan cara yang mudah, dengan cara mereka membayar, ada duit boleh bayar dan boleh dimudahkan perjalanan. Kita nak compare pula Lucky Tours ini dengan Miles of Smiles, yang mana kita sebutkan dan diterangkan Hala ataupun Lucky Tours untuk orang tempatan, dia nak masuk daripada bumi Gaza, dari Mesir, dia kena bayar 600, ataupun dia nak keluar daripada bumi Gaza, dia kena bayar $600. Dia nak masuk daripada Cairo ke Gaza semula, dia kena bayar lagi $600. Itu untuk orang tempatan. $1,200. Dan untuk orang luar, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian NGO yang masuk dengan Lucky Tours ataupun Hala ini, mereka perlu membayar $2,500. Dan disebutkan pula Miles of Smiles kena bayar $10,000. Jadi buat apa pergi dengan yang mahal, sedangkan boleh pergi dengan yang murah? Jawapan dia sangat-sangat senang sahaja. Kita kena tahu beza antara Miles of Smiles ini dengan Lucky Tours ataupun Hala ini, iaitu Miles of Smiles ini adalah sebuah koalisi NGO dan Lucky Tours ataupun Hala ini adalah sebuah entity business. Maksudnya bila mana kalian bayar ke Miles of Smiles $10,000 itu, dia bukannya untuk transport, bukannya untuk kita masuk diiringi, bukannya untuk kita mudahkan perjalanan, tetapi $10,000 itu adalah wang komitmen yang mana kita bayar untuk tunjukkan bahawa kita committed masuk ke dalam bumi Gaza untuk kita bagi bantuan. Dan wang tersebut dia bukannya untuk Miles of Smiles, tetapi akan digunakan untuk penduduk-penduduk Palestin. Sebab itulah kalau yang NGO lama, dan benda ni benda yang tak pelik pun sebenarnya. Tapi orang yang baru saja yang pelik sebab dia tak tahu. Orang yang lama dia tahu kalau bayar kepada Miles of Smiles, mereka akan diberikan proposal yang lengkap, apa projek yang kalian nak bantu di dalam bumi Gaza nanti, khususnya projek-projek yang berkaitan dengan perubatan, dan kalian bagi duit dengan nilai $10,000 itu, kita akan gunakan untuk bantu projek-projek perubatan yang berada di dalam bumi Gaza. Dan ada juga NGO yang mempunyai hubungan yang baik dengan Miles of Smiles, bila mana mereka boleh buktikan komitmen yang mereka tunjukkan bahawa mereka akan buat sesuatu di dalam bumi Gaza, mereka tak perlu pun bayar $10,000 tersebut. Boleh tanya kawan-kawan kita di MAPIM contohnya, boleh tanya NGO yang lain, bila mana mereka bagi komitmen untuk sumbangkan 10 buah ambulans di dalam bumi Gaza, maka dia tak perlu bayar $10,000 tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu beza antara Hala ataupun Lucky Tours dan juga Miles of Smiles. Kalau kalian rasa kalian nak bayar $2,500 untuk masuk ke dalam bumi Gaza, dan manfaatnya dapat kepada pemilik bisnes Lucky Tours, tak sampai kepada orang-orang Palestin dan Gaza, duit itu burn dan hangus begitu saja, ahlan wa sahlan, sediakan. Khususnya kalau duit itu adalah duit kalian sendiri, gunakanlah di mana saja kalian nak gunakan. Tetapi kalau duit itu adalah duit sumbangan, duit NGO, ataupun kalian nak menjadi penyumbang dan nak menjadi penggerak NGO, penggerak kebajikan kemanusiaan yang lebih bijak, maka bolehlah melalui Miles of Smiles. Itu adalah lebih utama. Letak $10,000, pasti ia dapat digunakan untuk penduduk-penduduk di bumi Palestin. Maka kalian boleh pertimbangkan sendirilah mana yang lebih bagus dan mana yang lebih berkesan. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada tuduhan yang disebut dan dibangkitkan banyak kali dan dicanang-canang oleh netizen bahawa kami menyediakan sebuah proposal dan menyebutkan bahawa pack makanan yang kami sediakan nilainya $40, sedangkan quotation lain yang didapati harganya $20. Dan saya rasa apa yang disebutkan oleh netizen ini, apa yang disebutkan berkenaan dengan saya ini adalah satu cubaan untuk mewujudkan satu persepsi yang buruk, dan ia adalah satu fitnah yang sangat-sangat besar. Sebab apa? Sebab saya nak tunjukkan kepada kalian kertas kerja yang kita bentangkan, kertas kerja yang kita berikan kepada banyak NGO. Bukan satu NGO saja, banyak sebenarnya NGO yang dapat kertas kerja ini. Oh, sebelum saya terlupa, ni saya nak tunjukkan kepada kalian. Boleh nampak ke? Belum lagi Tuan Adik. Oh, belum Saya nak tunjukkan ni satu gambar saya ambil semalam. Nak tunjuklah kepada kalian ni kita punya, nampak? Bangga jadi rakyat Malaysia. Alhamdulillah, ni kita punya Wisma Malaysia dekat bumi Gaza. Jadi kalian mana-mana NGO yang nak masuk ke bumi Gaza, insya-Allah boleh datang ke Wisma Malaysia kita ini. Tempat ni kita sewa dan saya pun menyewa dekat belakang bangunan ini. Sejak daripada awal masuk di bumi Gaza, saya duduk di rumah sewa saja. Setakat ni kita fokus kepada NGO ni lah. Nak sibuk kepada bisnes apa semua tak sempat. Tuan Khalid saya beli
saham Top Glove daripada dia mula-mula naik dulu sampai sekarang dah tak tengok lah. Tengok sekali lagi, oh rupanya banyak dah rugi dah jatuh merudum dah saham Top Glove, tapi tak sempat kita nak tengok saham-saham kita ni dan sebagainya. Itulah jadi kita pun duduklah rumah sewa, walaupun isteri marah bila nak dapat rumah lah, bawa duit sumbangan berjuta-juta ke dalam Bumi Gaza, tapi sampai sekarang duduk dekat rumah sewa lagi. Saya kata duit juta-juta ni bukan duit kita. Nanti insya-Allah kita tenang-tenang sikit, kita cuba buat bisnes apa, kita belilah saham apa-apa yang nak dicadangkan oleh tuan-tuan netizen kot yang main-main saham, boleh cadangkan mesej kepada saya, beli saham ni tuan, nanti esok boleh meletup insya-Allah. Selepas 2 hari boleh beli villa di Bumi Gaza juta-juta ringgit. Boleh bantu kalau nak bantu dari segitu. Tapi setakat ni untuk saya fokus ni tak boleh. Sajalah nak tunjuk gambar ni untuk kita kenal bahawa di Bumi Gaza ini ada Wisma Malaysia ini, Wisma yang bawa NGO, yang menghubungkan banyak-banyak NGO, yang ada pusat budaya kita kat dalam ni, kita ada pusat kajian dan sebagainya. Dan alhamdulillah tempat ni pun dah diziarahi oleh ramai orang sebenarnya. Ada NGO yang dah masuk, ada NGO yang dah ziarah. Heliza Helmi pun dah makan nasi lemak kat sini. Set Paul, Menteri Luar yang sebelum ni pun datang makan nasi lemak kat sini dan sebagainya. Jadi tempat ni bukan tempat yang asing lah untuk orang yang biasa masuk ke dalam Bumi Gaza. Jadi yang saya nak tunjukkan kepada kalian tadi, yang kita sebutkan beberapa benda. Yang pertama sekali, kita nak cepatkan sikit sebab kita tak nak langgar waktu zuhur insya-Allah. Ni satu kertas kerja yang kita bagi kepada banyak pihak. Ni kalian boleh nampak ke kertas kerja ni? Belum lagi, kena stop share. Stop balik. Share zoom ni. Okay, ni kertas kerja. Ni sebenarnya bukan kertas kerja. Tapi untuk orang awam kita bagi faham ni kertas kerja, proposal. Kalau orang yang faham NGO, yang ada pengurusan dalam NGO dia yang uruskan NGO betul-betul, maka dia akan tahu ni namanya konsep paper. Dan bila mana kita bagi konsep paper dalam waktu perang, ia adalah dalam bentuk yang sangat-sangat ringkas. Bila dapat konsep paper ini, yang kita buat dengan cara kita berjumpa dengan menteri-menteri, timbalan menteri, apa semua, kementerian perumahan, kementerian pembangunan masyarakat dan sebagainya, mereka cadangkan ini projek-projek yang utama yang kita perlu laksanakan ketika ini. Jadi kita bagilah projek paper ini kepada mana-mana NGO yang minta. Jadi bila mana NGO ni respon kepada kita, mereka reply WhatsApp, mereka balas email dan sebagainya, maka kita akan bagi satu senarai yang lebih lengkap, satu proposal yang lebih lengkap, apa yang perlu dilaksanakan. Jadi dalam ni kalian akan nampak bahawa projek yang kita cadangkan ni totally damaged houses, internally displaced families. Ini yang kita cadangkan, food pack $40. Jadi food pack $40 ni tak ada pun list kat sini apa barang dia, apa yang kita nak bagi. Jadi bila mana orang sebut saya boleh dapat ni dengan $30 ni, mesti tuan markup ni nak curi ni, ataupun kata ni penipu ni, macam mana boleh dapat harga lagi mahal, apa semua macam-macam tuduhan yang dibagi oleh netizen. Ini kita tunjukkan $40 tetapi tidak ada senarai barang. Jadi kalau nak tahu senarai barang ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan, balas kepada kami dan kami akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja kita di Bumi Gaza. Yang pertama sekali, bila mana kita nak buat tender, bila mana kita nak dapatkan senarai ataupun list pack makanan, kita akan buat satu open tender. Dan open tender ni kita jual. Saya nak tunjuk satu contoh lah open tender kita, walaupun mungkin tak faham sangat bahasa Arab, tapi nanti ada kawan-kawan yang faham bahasa Arab, tunjukkan dia, suruh dia baca. Ni contohnya untuk projek Ramadan kita, apa pack makanan yang kita nak buat. Ni open tender yang kita jual. Dan kita buat iklan di akhbar. Jadi mana-mana syarikat yang nak masuk dan mereka boleh join, mereka boleh bagikan harga yang terbaik dan barangan yang terbaik dengan syarat-syarat dalaman, syarat-syarat luaran, panjang prosesnya, bukan semudah datang dan beli. Dan ini adalah barang-barang yang kita ni, dia akan isi harga kat sini apa semua, dan mereka akan bantah balik kepada kita. Jadi kita punya lajnah, kita punya jawatan kuasa di sini, dia akan cek mana yang paling murah, mana yang berkualiti, paling berkualiti. Barulah mereka ini akan menggunakan ataupun memilih untuk bagi tender tersebut kepada syarikat-syarikat. Dan sebagaimana yang saya nak tunjukkan juga ini, contoh ini adalah contoh barangan yang diberikan oleh sebuah syarikat. Tuan Adik, yang dalam tender tu adalah dalam shekel lah, bukan USD kan? Ya, dalam shekel, dalam shekel. Ni pun dalam shekel juga. Shekel ni lebih kurang 3.2 shekel, 100 USD, 320 shekel lebih kurang. Jadi ini contohnya kita nak tunjukkan, ini price quotation yang kita dapat daripada beberapa syarikat. Price quotation yang pertama, nilai dia 120 shekel, maksudnya lebih kurang $40. Ada price quotation yang lain yang kita dapat lebih kurang dalam 70 shekel ini, iaitu lebih kurang dalam $20. Jadi kita tengoklah barangnya kat sini ada 1 hingga 19 barang-barang ini semua.
Kalau nak yang $20, kita boleh bagi yang 1 hingga 13. Jadi sangat-sangat tidak adil bila orang kata dia punya pack lebih murah tanpa dia bagi tahu pun apa yang ada dalam pack tersebut. Kalau saya jual kotak kosong, saya boleh bagi $2, tak ada masalah kepada siapa-siapa yang nak beli. Dan sebab itulah saya berani untuk cabar kepada siapa-siapa yang boleh dapatkan harga lebih murah dan barang yang lebih baik dari dalam bumi Gaza itu sendiri untuk buat pack makanan, maka kita bersedia bekerjasama dengan mereka. Kita nak bagi free pula, boleh. Nanti saya kena tanya dengan Tuan Johan lah. Tuan Johan kita punya pengurusi, mungkin boleh bagi 1000 pack parcel free atas nama mana-mana orang yang dapat cari quotation yang lebih baik daripada quotation yang bagi. Sebab saya rasa orang lain tak melalui proses tender tersebut. Dan yang saya nak tunjukkan juga ialah selepas kita hantar kerja-kerja ini, selepas kita buat proposal, selepas kita hantar kertas yang lengkap, selepas kita dapatkan kewangan dan kita laksanakan, maka kita akan hantar kepada NGO satu kertas kerja pula, laporan. Ini bukan laporan lengkap. Laporan lengkap kita simpan di Gaza, tapi ini untuk orang dapat maklumat. Ini contohnya kami Cinta Gaza Malaysia dilantik untuk mewakili Aid for Palestine. Dan Aid for Palestine dia bagi sumbangan 3 juta untuk kita gunakan di Gaza. Maka ini projek report yang kita bagi. Projek report ni ditulis dekat sini apa projek-projek yang dilaksanakan, kos pack makanan, ini yang kos RM153, ni barang-barang yang ada, ni harganya semua. Lepas tu ini dia punya resit yang dia boleh dapat, syarikat dia yang dapat masa tu Diab Al-Balawi, Aid for Palestine, yang mereka bayar harganya ialah $60,000 untuk pack makanan. Inilah gambar-gambar pack makanan yang kita bagi kepada dia. Video pun kita dah bagi. Begitu juga untuk projek-projek damaged house repair, baik pulih rumah-rumah. Contohnya kita ada perjanjian yang kita tanda tangan MOU bersama-sama dengan Timbalan Menteri Pembangunan dan juga Public Works, kerja-kerja awam. Kita tanda tangan MOU setelah kita menjawab dia punya proposal. Ni proposal yang dibagi kepada kita. Jadi proposal yang kita bagi kepada NGO Malaysia ni yang kita dah tapis, yang kita dah ringkaskan, yang kita dah mudahkan. Jadi ini dia punya proposal. Dimaklumkan kat sini berapa kos contohnya sebuah bangunan yang namanya bangunan Al-Andalus yang disumbangkan oleh Sultan Kelantan dan rakyat negeri Kelantan dan juga Aid for Palestine. Berapa kos yang diperlukan untuk baik pulih bangunan tersebut, iaitu $190,000 yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Perumahan tersebut adalah projek baik pulih pertama yang dibuat oleh mana-mana negara di bumi Gaza ini selepas peperangan. Jadi kita berbanggalah orang Malaysia punya sumbangan adalah sumbangan pertama yang sampai ke bumi Gaza. Kita bawa nama Malaysia dalam apa-apa saja kerja yang kita laksanakan. Jadi ini report secara ringkas, medical aid, bantuan untuk medical, ubat-ubatan ni ubatan yang dibagi. Ni ubat-ubatan yang kita belikan untuk mereka. Jadi jumlahnya berapa, nilainya berapa. Jadi benda-benda ni tak ada isu lah untuk NGO yang betul-betul sistematik pengurusannya, semua ini ada. Jadi kita tak ada masalah nak tunjukkan projek apa yang kalian minta, kita boleh tunjukkan report-reportnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan sekali lagi bahawa apa yang dilakukan, tuduhan yang dilakukan itu adalah satu tuduhan yang tidak baik, yang mendatangkan kesan tidak baik dan berniat tidak baik kepada kami. Yang seterusnya yang saya nak tunjukkan, yang terakhir untuk kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan persoalan yang banyak ditanyakan kepada kami, iaitu berkenaan dengan RM 20 juta. Seronok orang dengar duit 20 juta, oh seronok nak tanya tentang 20 juta ni. Kita nak ceritakan tentang 20 juta yang kalian selalu sangat tanyakan ni. 20 juta yang disumbangkan itu sebenarnya bukan disumbangkan, pertama sekali dia bukan disumbangkan setiap tahun. Dan kita dah sebut dah tadi, kita dah bentangkan kewangan kita, bukan setiap tahun kita dapat 20 juta. Kalau setiap tahun 20 juta, Alhamdulillah tak perlu duduk di Gaza yang putus elektrik, yang ada elektrik 8 jam sehari. Tak perlu berdepan dengan masyarakat yang setiap kejap-kejap datang ke rumah, ketuk pintu rumah untuk minta bantuan dan sebagainya. Tak perlu bermati-matian untuk keluar daripada bumi Gaza dan masuk bumi Gaza terlepas peristiwa-peristiwa sambutan-sambutan keluarga dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, kalau pun masuk 20 juta, relax lah bro. Kita ambil 3% saja daripada 20 juta. Itu pun untuk bagi kepada staff kita yang ada di bumi Gaza, yang ada 13 orang. Untuk bagi kepada staff kita yang ada di Malaysia, untuk uruskan pejabat kita. Takkan kita nak kerja secara percuma. Takkan anak-anak saya, anak-anak Gaza yang saya bela 5 orang dan anak saya 2 orang ni hari-hari nak pergi minta dekat jiran makanan ataupun nak makan rumput yang ada di depan rumah. Tidak, kami pun perlukan juga makanan. Tapi Alhamdulillah kita tak ambil gaji sampai berpuluh-puluh ribu dan Alhamdulillah
cukup-cukup sahaja untuk kita hidup dalam keadaan yang sederhana, sebab kita tahu kita ni duduk rumah kecil ke, sewa ke, macam mana pun keadaan kita alhamdulillah lebih baik daripada penduduk Gaza dan penduduk Palestin yang sedang kita perjuangkan. Jadi tuduhan 20 juta itu adalah satu tuduhan yang sangat-sangat salah, dan saya tak salahkan sesiapa lah, sebab ia adalah tuduhan yang dilandaskan kepada kejahilan tentang satu tempat. Jadi bila dikata bila disebutkan ada perang dapat 20 juta. Jadi perang tu tak berlaku setiap tahun. Jadi macam mana boleh dapat 20 juta setiap tahun? Dan yang kedua, 20 juta ni sebenarnya dia bukan diuruskan oleh CJM sahaja, tetapi ia dikutip sebenarnya oleh satu koalisi anak-anak muda, 20 orang NGO, 20 NGO anak-anak muda yang telah berpuluh-puluh tahun berada dalam kerja-kerja kebajikan dan juga puluhan mungkin kita berhenti sebentar. Ada azan di KL. InsyaAllah kita 2 minit. Baik, insyaAllah. InsyaAllah Tuan Adi, kita boleh mulakan semula. Jangan jadi panjang pula. Seronok sebenarnya dapat bercerita dengan orang Malaysia ni. Dah kita duduk dekat bumi Gaza ni seorang-seorang, saya sekali dapat bercerita dengan orang Malaysia ni. Boleh bercakap bahasa Melayu pula. Boleh bercakap bahasa Melayu pula kan? Bahasa Melayu, kalau tak lupa bahasa Melayu. Jadi tahan sikit lah orang Gaza ni nak cakap lebih-lebih sikit. Jangan marah lah. Tapi ini pun kita dah sampai kepada kita punya slide yang terakhir. Dan kita terangkan tadi bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kita sebutkan tentang 20 juta. Yang pertama sekali, kita bukan dapat setiap tahun kita dapat 20 juta, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik lah bila mana dilontarkan andaian tersebut, seolah-olah kita dapat duit yang begitu banyak dan kita tunggu bila kita nak dapat gunakan dan sebagainya. Yang kedua ialah RM 20 juta tu sebenarnya dia bukan diurus oleh CJM saja, sebab ia sebenarnya dikumpulkan bersama-sama oleh rakan-rakan yang berada di bawah My Aqsa Defenders, sebuah gabungan NGO anak-anak muda, 20 buah NGO dan lebih daripada 23 orang influencer. Jadi yang ada bersama-sama dengan kita NGO yang telah begitu lama berjuang untuk bumi Palestin dan tempat-tempat yang lain. Dan begitu juga NGO ini didalangi ataupun diikuti, disertai oleh begitu banyak influencer. Kita ada rakan-rakan influencer Tuan Fitri Yahya, kita ada Tuan Faizal Tahir, kita ada Heliza Helmi, kita ada Miss Nina, kita ada orang yang begitu ramai yang telah lama sebenarnya bantu kita dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan alhamdulillah disebutkan agama Islam ni dia ajar kepada kita penipuan tu dia kalau dibuat oleh satu orang dia logik, tapi bila dia dibuat secara berjemaah ni dia jadi tak logik. Sebab itulah kita belajar tentang hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad ni hadisnya satu orang saja riwayat. Hadis mutawatir ni ramai orang riwayatkan. Jadi tak boleh nak tipu benda tu. Tapi apa pun pecahan duit ni kita dah sebutkan dan kita dah bentangkan dalam press conference sebelum daripada ini, 30% kita akan gunakan untuk projek segera dan medium.
30% kita akan gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan membantu projek-projek lain, dan 40% kita akan bangunkan projek-projek untuk pusingan kewangan. Dan kita janji kepada kalian dengan pengurusan yang sistematik, dengan bantuan yang akan datang. Alhamdulillah 3 bulan pertama MAD, pengurusan 100% telah ditaja oleh satu pihak. Dan menjelang 2022 kita boleh janji kepada kalian yang sedang mendengar bahawa MAD akan ambil 0% pengurusan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kalian yakin dengan kami, teruskan menyumbang kepada kami. Kalau tak, boleh cari NGO lain yang juga menyumbang kepada bumi Palestin. Kami tak kisah sampai kepada melalui siapa pun, tak ada masalah. Yang penting manfaatnya sampai kepada orang-orang Palestin. Semua untuk satu. Dan yang akhir sekali, saya mewakili Cinta Gaza Malaysia mengalu-alukan semua NGO yang lain untuk juga membentangkan perbelanjaan mereka masing-masing. Masing-masing bentang perbelanjaan mereka masing-masing, pendapatan mereka masing-masing. Kalau nak ambil inisiatif seperti CJM untuk dapatkan audit, walaupun benda itu tak dituntut dalam RAS, adalah lebih-lebih lagi baik. Tapi selagi mana kita ada NGO yang kita dah buka, selagi mana akaun bank kita pernah tertera di media sosial, selagi mana ada orang yang pernah menyumbang ke dalam akaun kita, maka kita ada tanggungjawab untuk dedahkan tentang wang tersebut, kerana wang itu adalah public fund. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberikan impak kepada kalian untuk jadi donor-donor, penyumbang-penyumbang yang lebih educated, penyumbang yang tahu ke mana sumbangan kalian nak disampaikan. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan kepada kalian terima kasih kerana berada bersama-sama dengan kita. Saya minta maaf atas segala kekurangan di peringkat saya, di peringkat Cinta Gaza Malaysia, atas apa sahaja sebab yang berlaku. Orang salah sangka ke, ataupun betul sangka ke, ataupun orang rasa saya sindir ke, orang berpandangan negatif. Saya minta maaf kepada semua, dan saya juga maafkan kepada semua. Dan insyaAllah kami tenang-tenang saja, kita tak buat report polis, kita tak akan buat laporan, kita tak akan saman siapa-siapa insyaAllah. Dan kita teruskan dengan fokus kita yang lebih utama untuk membantu orang-orang Palestin, kerana kita semua untuk satu, dan satu itu ialah pembebasan bumi Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Adih, ada tadi bila Tuan Adih tutup tadi itu dengan kita adalah satu, satu itu adalah bumi Palestin. Meremang bulu umur saya ni. Terasa macam nak pergi ke Gaza pula. Ada banyak soalan lagi yang masih lagi ada netizen bertanya-tanya di sini. Yang mungkin ada yang confuse antara tahun 2020 dengan tahun 2021 ni bila nak buat auditnya. Untuk pengetahuan ramai, audit ni bila tahun 2020, akaun yang habis pada tahun 2020, auditnya pada 2021 tahun ni. Ya. Tahun 2021 auditnya adalah tahun hadapan. Jadi itu untuk makluman kepada siapa yang bertanya tentang tahun 2020, mana ada sampai 2019 sahaja tadi. Ada juga persoalan boleh tak dapat annual report ataupun kunci kira-kira yang dikongsikan oleh Tuan Faizal. Ada di dalam pin kita tadi, dan pada masa yang sama juga pihak CGM akan post ataupun akan up di website. Di situ akan boleh tuan-puan boleh muat turun annual report yang dalam tu ada juga tentang akaun dan sebagainya. Baik, Tuan Adih, ada satu soalan yang saya fikir wajar untuk kita jawab. Dikatakan bahan-bahan perubatan di dalam Gaza ni tak ada. Dan kita perlu beli di luar Gaza sebelum kita masuk ke Gaza. Bagaimana Tuan? Ya, sebagaimana yang saya sebutkanlah, sebenarnya bumi Gaza nanti bila kita bercakap tentang barang-barangan seperti ubat-ubatan yang biasa, tak ada masalah. Sebenarnya boleh didapati dari dalam Gaza. Tetapi ada benda-benda yang lebih utama ataupun benda-benda yang besar yang kita memang tak boleh dapat daripada Gaza, dan kita kena beli daripada luar. Dan saya sebut ni dari pengalaman lah. First kali pengalaman kita, sebab kita ada farmasi dekat dalam bumi Gaza. Kita ada farmasi yang ditaja oleh NGO Iman Care. Jadi dari segi ubat-ubatan memang tak ada masalah, boleh didapati daripada dalam Gaza. Tapi kalau nak sumbangkan benda yang lebih besar sebagaimana yang kita pernah buat bersama-sama, sumbangan daripada rakyat Malaysia melalui CGM,
untuk kita bantu COVID ketika mana naik di bumi Gaza dua tahun lepas dengan kita memberikan bantuan ventilator. Ventilator dia tak ada dalam bumi Gaza, memang kena dapatkan daripada luar. Jadi prosesnya memang lebih panjang. Sama saja prosesnya, kita akan buka tender, syarikat yang boleh bagi barang yang paling baik, kualiti yang paling baik, harga yang paling murah kita akan terima, dan mereka akan diberi masa untuk import daripada luar. Dan ventilator yang kita bagi tu kosnya satu buah ventilator $25,000. Kita bagi 10 buah, jadi $250,000 kita bagi. Kalau nak bagi bantuan yang begitu, betul, tak boleh beli daripada dalam bumi Gaza. Tetapi setakat ubat-ubat, setakat bantuan makanan dan sebagainya, semuanya boleh diperolehi dari dalam bumi Gaza, dan pastinya bila mana kalian beli daripada bumi Gaza, ia akan memberikan kesan yang lebih baik kepada penduduk, dari segi membantu ekonomi mereka, dari segi membuka peluang pekerjaan, kilang-kilang dan sebagainya. Baik, Tuan Adi ada sebut berkenaan kalau kita beli barang kita mesti bila kita beli barang dalam Gaza, kita membantu mereka, membantu ekonomi Gaza. Tapi ada persoalan di sini yang tanya, ada beberapa kali yang bertanya, kalau beli dalam Gaza ni bukan kita sokong Israel ke? Sebabnya menggunakan mata wang Israel. Apa Tuan Adi, pandangan Tuan Adi? Jawapan Tuan Adi? Yang pertama sekali, di bumi Gaza ni ada 3 mata wang yang digunakan. Dan mata wang Israel itu tidak boleh tidak terpaksa digunakan sebab kita adalah negara yang dijajah. Takkanlah kita dijajah oleh Israel, tiba-tiba tak apa, saya nak beli barang dekat kedai tuan pakai ringgit. Kalau tak nak, sudah. Memang dia pun tak nak, kita pun tak nak kan. Jadi kita kena pakailah Israeli shekel tu sebagaimana digunakan di bumi Israel itu sendiri. Tetapi sebenarnya untuk mereka elakkan menggunakan Israeli shekel itu di bumi Gaza, mereka ada mata wang lain, iaitu mata wang dolar. Mata wang dolar ni digunakan untuk barang-barang yang lebih besar daripada barang-barang harian yang dibayar dengan shekel. Contohnya orang beli kereta kat sini, dia tak beli dengan shekel, dia beli dengan dolar. Orang beli rumah kat sini, apartmen, mereka tak beli dengan shekel, mereka beli dengan dolar. Dan lebih besar daripada itu, mereka gunakan sebenarnya dinar Jordan. Jadi orang beli tanah kat Gaza, tak pernah orang jual tanah, dia kata satu kaki persegi ni 100 shekel, tak pernah. Dia 100 dinar, dia pakai dinar. Jadi memang tidak boleh tidak kita terpaksa guna nilai mata wang tersebut sebab kita berada dalam negara yang dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sebutkan kita menyokong Israel bila mana kita membeli barang-barang tersebut. Sekali lagi, kita berada dalam tempat yang dijajah dan tidak boleh tidak kita terpaksa menggunakan barang-barang yang datang daripada luar. Saya selalu sebut bahawa bila kita bentangkan tentang projek boikot dan sebagainya, mereka yang berada di Gaza, dia sebenarnya tidak boleh fokus untuk boikot. Boikot tu untuk kalian yang berada di bumi Malaysia, yang berada di tempat lain, yang ada pilihan. Tetapi kami yang berada di dalam bumi Gaza, barang-barang yang masuk sangat-sangat terhad, pilihan tidak ada. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya ataupun majoritinya dibawa masuk daripada negara Israel. Yang tidak ditanam di bumi Gaza dibawa masuk daripada Israel. Jadi takkan kita kata, oi, tak boleh, kita tak boleh nak makan buah sebab dia datang daripada Israel, kita tak nak support Israel. Benda itu tidak boleh berlaku pastinya. Jadi kita pun tak apa, kita beli daripada dalam bumi Gaza, tetapi niat kita untuk kita hidupkan ekonomi penduduk. Dan sebenarnya dekat dalam bumi Gaza ada je produk-produk yang dibuat secara tempatan. Ada produk-produk tenusu, ada produk-produk macam-macam lah. Produk-produk yang digunakan secara harian dibuat dari dalam Gaza. Jadi beli dalam Gaza, bantu mereka, kalaupun dia datang daripada Israel, tetapi satu keterpaksaan yang mana kita membantu untuk menghidupkan orang-orang Gaza ini dengan memberikan mereka peluang pekerjaan. Dan itu satu poin yang sangat tinggi dan sangat penting sebenarnya Tuan Khalid, sebab kita ni nak bagi bantuan kepada orang-orang Gaza ni, budaya mereka sebenarnya mereka tak suka terima bantuan. Mereka sangat sedih bila mana terpaksa bergantung kepada orang luar. Sebab itulah kita pun banyak nak bangunkan projek-projek sustainable, kita nak tingkatkan self-esteem mereka, kita nak letakkan customer first dan kita nak bagi mereka melihat bahawa mereka boleh membina semula masa depan mereka dengan tangan-tangan mereka, insya-Allah. Terima kasih Tuan Adi. Ada soalan yang berkaitan dengan ramai orang kata dikatakan bahawa ada NGO di Gaza tu tak kenal pun Tuan Adi siapa dia, dan juga ada menteri pun tak kenal Tuan Adi.
Mungkin Tuan Nadir, saya nampak tadi ada Tuan Nadir ada mengatakan bahawa CGM bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian. Boleh Tuan Nadir ulas perkara tersebut? Saya pun tak pasti siapa yang bertanya tu, kok dia ada pakcik yang menteri di Bumi Gaza ni. Wallahualam. Tapi sebenarnya di Bumi Gaza ni dia tidak ada menteri. Dia yang ada hanyalah timbalan menteri, dan timbalan menteri ni yang dilantik yang berada di bawah Hamas lah. Dan kita bekerjasama dengan semua menteri-menteri yang ada kaitan dengan kita. Contohnya kita bekerja dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat, timbalan menterinya Dr. Ghazi Hamad. Kita bekerja dengan timbalan Menteri Budaya dan juga Sukan yang sebelum daripada ini, Encik Ahmad Muhaisin. Begitu juga kita selalu bekerjasama dengan kementerian luar yang biasa bagi sijil-sijil duta ambassador kepada pelawat-pelawat yang datang daripada luar, iaitu Encik Mahmud Madhun. Begitu juga kita selalu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Encik Khalid Musbah. Maka semua ini, nama-nama ini adalah nama-nama yang tidak asing dengan kita, yang selalu kita jumpa, yang selalu bila mana mereka perlukan apa-apa bantuan mereka minta kepada kita juga. Dan mungkin ada menteri yang tak kenal saya ni, kalau tanya Menteri Telekomunikasi memang saya tak pernah kenal dan saya tak pernah jumpa timbalan Menteri Telekomunikasi contohnya, sebab kita tak pernah buat projek telekomunikasi. Ataupun timbalan Menteri yang lain-lain lah, contohnya timbalan Menteri Wanita pun saya rasa yang sekarang ni saya tak tahu dah siapa, sebab selama dah tak jumpa dan kita tak buat projek melalui mereka. Tetapi kalau sebut yang tak kenal ni, wallahualam lah, yang tak kenal tu saya pun bukannya duduk kat Gaza ni untuk dikenali. Yang mana yang perlu kenal saya kenal, yang mana yang nak kenal saya pun ahlan wa sahlan. Tapi alhamdulillah masa kita buka kita punya Wisma Malaysia ni, ada dalam 5-6 orang menteri yang datang makan nasi lemak bersama-sama dengan kita dekat Wisma Malaysia. Tahun 2018 bila kita buka, kita buat sambal ekstra pedas supaya mereka pun melompat. Dia tahu punya, orang Malaysia ni makan pedas lebih daripada dia. Alhamdulillah. Dan untuk NGO pun dalam Bumi Gaza sebenarnya ada lebih daripada 1000 NGO tempatan. Dan dalam program korban baru-baru ni kita bagi daging kepada lebih daripada 130 buah NGO. Saya rasa tak ada NGO dekat Gaza yang dia boleh, bukan boleh bagilah, polisi dia bagi sumbangan ataupun bantuan dia kepada semua NGO yang minta bantuan. Dan kita boleh bagi bantuan kepada 10% daripada NGO yang ada di Bumi Gaza tu. Saya rasa pencapaian yang alhamdulillah baiklah untuk kami di Bumi Gaza ini. Baik, terima kasih Tuan Nadir. Soalan yang terakhir sebelum kita tutup sesi pada hari ini. Saya lihat kalau di website dan juga di Facebook dan juga di media-media, kalau kita search CGM ini, sebab saya cuba untuk cari gambar-gambar CGM, saya lihat banyak pakai vest yang macam-macam organisasi. Maknanya bukan pakai vest CGM je. Saya nampak ada few organisation. Lebih daripada 10 saya rasa vest yang dipakai. Apa konotasi Tuan Nadir tapi pakai vest orang lain? Sebab apa? Baik. Kita selalu sebut bahawa kita berjuang di bumi Palestin, kita bukan nak naikkan nama kita. Kita bukan nak naikkan nama CGM, tapi kita nak naikkan nama Malaysia dan kita nak naikkan nama Islam. Jadi bila mana kita diminta oleh mana-mana NGO sekalipun untuk bantu kita sampaikan apa-apa hasrat mereka di Bumi Gaza, first kali kita akan tengok apa yang mereka nak buat. Kalau sesuai, kita laksanakan. Kalau tak sesuai, kita nasihatkan. Dan bila kita setuju untuk bantu mereka, kita akan buat program tersebut seolah-olah kita mewakili mereka. Kita akan buat vest untuk mereka, kita buat banner dengan logo mereka, kita buat agihan dan kita maklumkan kepada mereka yang terima bantuan bahawa bantuan ini adalah yang datang daripada Iman Care contohnya, daripada Sedekah Subuh ke, daripada MAPIM ke, daripada mana-mana NGO yang membantu kita menyampaikan sumbangan. Jadi kita ni sebenarnya jambatan je. Kita ni jambatan yang kecil daripada bumi Malaysia ke bumi Palestin. Siapa-siapa yang nak naik jambatan ni, nak naik dan tunggang kami tak kisah, asalkan kebajikan dan kebaikan itu dapat sampai ke bumi Palestin lah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Tuan Nadir di atas penerangan, jawapan. Saya fikir semua kerunsingan yang netizen ada telah dijawab dengan baik oleh Tuan Nadir. Saya sebagai profesional dalam bidang kemanusiaan, aktivisme, volunteerism dan sebagainya ni, saya sangat
bukan taksub, tapi saya sangat takjub dengan NGO yang kecil tetapi mereka ditakbir dengan standard antarabangsa. Pengalaman saya bekerja di Lebanon, saya bekerja di Tanzania, saya bekerja di negara Arab, melihat bagaimana NGO ditakbir, kita melihat NGO non-Muslim ditakbir dengan lebih baik. Dan standard apa yang digunakan pakai oleh CGM adalah apa yang digunakan pakai oleh NGO antarabangsa. Dan itu menyebabkan saya rasa saya perlu beri satu citation yang sangat baik kepada CGM. Anda adalah duta Malaysia, membawa nama Malaysia. Anda adalah pejuang sebenar, insya-Allah. Yang kita tahu pejuang sebenar adalah di Gaza, di Palestin, tetapi apa yang anda lakukan ini adalah contoh yang terbaik buat NGO yang ada di dalam Malaysia. Dan saya fikir kalau orang kata ambil zakat boleh ambil 1/8 daripada duit zakat yang dikumpulkan, which is 12.5%, tetapi CGM hanya ambil 3%. Subhanallah. Saya tak pasti anda makan apa. Dengan kerja yang banyak, mungkin, tapi nampak makin besar juga Tuan Nadir pun kan. Mungkin makanan kat sana lebih sihat, lebih barakah mungkin. Tapi dengan berkat. Alhamdulillah. Jadi hanya 3% sahaja yang anda guna pakai. Dan saya fikir untuk menutup sesi hari ini, kita perlu pegang kepada kita semua adalah semua untuk satu. Satu itu apa? Satu itu adalah Palestin. Kita ingin mengembalikan semula, membebaskan balik semula bumi Palestin setelah dijajah sekian lamanya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak di atas anda terus stay sehingga penghujung mendengar penjelasan, penerangan dan perkongsian daripada CGM. Saya ucapkan jutaan terima kasih juga kepada seluruh warga kerja CGM. Saya tak dapat sebutkan satu-satu. Tuan Pengurusi, Tuan Johan ambil pendekatan untuk untuk kehadapan, tetapi Tuan Nadir sebagai CEO yang ke depan menceritakan tentang pergerakan dan sebagainya. Dan saya fikir jangan lupa malam ini ada satu lagi town hall yang mana Tuan Nadir akan bersama town hall My Aqsa Defenders untuk menjawab 20 juta kutipan masyarakat Islam di Malaysia. Dan juga subhanallah, kutipan yang diberikan oleh rakyat Malaysia bukan hanya dari orang Islam sahaja, ada orang yang bukan Muslim juga turut menyumbang ke dalam dana-dana 20 juta ini. Maka ini adalah duit yang dikumpulkan oleh rakyat Malaysia yang sayangkan keamanan, yang sayangkan pembebasan dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirna sanafihus ila alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak.